Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Ini sedikit daripada kitab Rasyahat Ainul Hayat tentang kaifiat bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk taubat ada banyak syarat-syarat yang kalau nak dihitung agak banyak. Tapi bagaimana yang dinyatakan dalam kitab-kitab yang masyhur dengan secara terperinci di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada dinyatakan. Dalam kitab Awariful Ma'arif ada dinyatakan. Ataupun kitab Kutul Qulub dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali adalah mensahihkan niat kita dalam bertaubat tu. Ini bila kita nak bertaubat tu, kita betulkan niat kita tu. Kerana apabila kita mula nak bertaubat, nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan betul niatnya, ini apabila betul niat pada permulaannya, maka betullah penghasilan pada penghujungannya. Ini sebab tu apabila seseorang tu nak berbai'ah tarekat, maka dia perlu bertaubat terlebih dahulu. Jadi Syekh akan suruh dia solat sunat taubat. Kemudian ketika berbai'ah pun ucapkan kalimah-kalimah taubat. Kerana permulaan yang betul, dengan niat yang betul untuk kembali menuju kepada Allah Ta'ala akan membawa kepada penghujungan, penghabisan yang betul. Telah berkata Syekhul Islam Abdullah Al-Ansari rahimahullah qudisa sirruhu dalam kitabnya Manazil As-Sairin. Manazil As-Sairin. Ketahuilah bahawa secara amnya daripada kalangan para ulama di dalam taifah Sufiyah ni, ini dalam perjalanan tarekat Sufiyah ni, dan yang menunjukkan kepada jalan tarekat ini adalah mereka telah bersepakat bahawa mencapai kesudahan, untuk mencapai kesudahan, ini kesudahan yang baik, ini untuk mendapat kesudahan yang benar, ianya tidak akan terhasil melainkan dengan benar pada permulaan. Jadi kalau kita nak dapatkan pengakhiran yang baik, maka daripada awal lagi kita kena berbuat baik. Kalau kita kena niat yang betul. Jadi dengan niat yang betul pada permulaan kita menempuh jalan menuju pada Allah Ta'ala, maka akan mendapat penghujungan, penghasilan, ini pengakhiran yang sahih. Seperti mana di setiap bangunan tu selalunya akan dibina dengan asas yang ada di bawah. Ini jikalau dasar atau asas pada bangunan tersebut kuat, maka teguhlah binaan tersebut. Boleh dibina bertingkat-tingkat kalau ada dasar yang kuat. Begitu juga niat yang betul tu diibaratkan seperti mana dasar sebelum kita nak membina amal-amal yang berkaitan dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan membetulkan permulaan. Ini membetulkan niat pada permulaan perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala itu, ianya adalah menegakkan urusan ikhlas di dalam hati. Jadi kena mengikhlaskan. Jadi niat kita tu ikhlas nak menuju pada Allah, nak menempuh jalan tarekat Sufiyah ni, jalan masyarakat ni untuk apa? Nak karamah ke? Nak kasyaf ke? Nak kelebihan ke? Nak karamat ke apa-apa ke? Kalau ada niat-niat macam tu, maka kita kena buang jauh-jauh. Niat kita semata-mata nakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlub. Itu yang kita kena niat selalu. Ikhlaskan hati kita menempuh perjalanan tarekat ni untuk mencapai keredaan Allah Taala. Dan menuruti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
untuk menerbitkan rasa takut, khauf untuk melanggar segala larangan-larangan Allah. Di samping kita taati perintah-perintah Allah, nak menerbitkan rasa gairah ataupun dorongan untuk mematuhi perintah Allah. Di samping itu juga untuk menerbitkan rasa khauf, ketakutan, ya, takut untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada dinyatakan di dalam kitab Hadaiqul Haqaiq, kitab Hadaiq Al-Haqaiq, bahawa permulaan taubat itu adalah merujuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kembali merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mukaddimah taubat. Permulaan nak taubat tu kita ada niat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita menghijrahkan diri kita itu daripada rakan-rakan yang tidak baik. Jadi kita tinggalkan rakan-rakan yang tidak baik tu, mencari rakan-rakan yang baik. Berdamping dengan sahabat-sahabat yang ada dorongan, keinginan untuk beribadat, ataupun khasnya kita berdamping dengan ikhwan-ikhwan tarikat. Jangan kita berdamping dengan rakan-rakan yang ahli dunia ataupun fikir tentang maksiat. Kerana apa? Kerana kalau kita berdamping dengan rakan-rakan yang tidak baik itu, kita akan terkesan dengan sikap tidak baik mereka dan akan menyebabkan kita ni terhalang daripada memenuhi hak-hak taubat. Dan kita akan rasa tak ada rasa nak bertaubat pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi untuk kita istiqamah dalam menunaikan amalan ibadat. Kalau kita kawan dengan orang-orang yang tidak baik, maka amalan ibadah kita pun akan menjadi tunggang-langgang. Tak dapat nak istiqamah, nak jaga. Jadi, orang yang bertaubat itu, dia hendaklah meninggalkan segala kemaksiatan, baik pada perkataannya, ataupun pada perbuatannya, ataupun pada seluruh hal keadaannya. Segala perasaan dia pun nak kena dijaga daripada memikirkan perkara-perkara yang maksiat. Telah berkata Syekh Abu Madian Al-Maghribi Qudasasiruhu, antara alamat benarnya seseorang murid itu, ini benarnya niat seseorang murid itu ialah apabila dia menjauhkan dirinya daripada makhluk. Dia menjauhkan dirinya daripada makhluk, ini daripada orang ramai, daripada khalayak awam, daripada masyarakat. Kerana apa? Apabila dilihat ada banyak kerosakan di dalam masyarakat, kalangan manusia, maka mereka pun menjauhkan dirinya daripada kesibukan makhluk. Macam mana Nabi SAW mula berkhalwat di Gua Hira tu, mana Nabi meninggalkan kaumnya yang menyembah berhala. Maka Nabi SAW pun larikan dirinya daripada kesibukan makhluk tadi tu, bertahanus, beribadah, berizlah di Gua Hira. Itu kalau seseorang murid pada zaman sekarang ni pun macam tu juga ahwal keadaan dia. Ya. Kalau murid tu murid yang benar, nak mencari keredaan Allah Ta'ala, nak menuju pada makrifat Allah Ta'ala, maka dia akan larikan diri dia daripada kesibukan makhluk. Dia akan cari tempat yang dia dapat mengingati Allah dengan tenang. Itulah dalam rumah ke, dalam masjid ke, dalam surau ke, ataupun dalam hutan ke, dalam gua ke, di laut ke, mana-mana lah dia akan cuba mengasingkan dirinya daripada kesibukan manusia, kesibukan makhluk. Jadi beginilah juga hal keadaan baginda Rasulullah SAW yang keluar daripada kesibukan manusia, memutuskan hubungannya dengan manusia, pergi bertahanus dalam Gua Hira untuk beribadah kepada Allah. Jadi hal keadaan seseorang salik murid di peringkat permulaan pun dia akan jadi macam tu. Biasanya dia akan sendirian, lebih banyak sendirian. Sebelum dia nak mencapai keupayaan nak berkhalwat dalam keramaian tu,
Dia akan cari tempat yang sembunyi, jauh daripada manusia. Faqala Maulana Jami, telah berkata Maulana Jami di dalam mensyarahkan kenyataan ini bahawa telah bersepakat, berijma' sekalian muhaqqiqin, yakni para ahli haq atas jalan sufiah ini, bahawa beruzlah dengan tubuh badan jasmani adalah sunnah yang sempurna, yang wajib atas ahli tariqah pada permulaan hal. Bagi peringkat awal, murid yang menempuh perjalanan tarikat tu, wajib dia kena menguzlahkan diri, mengasingkan diri itu daripada manusia-manusia yang lalai lawa, yang sibuk dengan diri. Ajma'a muhaqqiqu sufiyati ala anna al-uzlata bil jismi sunnatun kamilatun wajibatun ala ahli tariq fi bidayatil hal. Telah berijma' sekalian muhaqqiqin sufiah bahawa beruzlah dengan jisim, tubuh badan tu, adalah sunnah yang sempurna, yang wajib ke atas ahli tariqah pada permulaan hal keadaan. Illa man suhbatal mursyidi wa khidmatihi. Melainkan bagi orang-orang yang bersuhbat dengan syekh mursyidnya dan berkhidmat. Jadi kalau seorang murid tu dia tidak dapat nak berdamping dengan syekh mursyidnya, tak dapat nak bersuhbat, dia mesti kena mencari uzlah, kena beruzlah, kena mengasingkan dirinya daripada makhluk. Bukan kata 24 jam. Kita hari ni kita macam sibuk dengan keluarga, anak-anak, kerja dan sebagainya. So kita kena bagi masa. Daripada 24 jam tu, takkan kerja 24 jam. Mana ada orang kerja 24 jam? Kan? Orang buat boleh lah. Betul tak? Jadi manusia ni dia ada waktu dia rehat, waktu dia bekerja. Jadi bila kita dapat bahagikan masa kita dalam 24 jam tu, kita kena cari masa 10% daripada 24 jam tu. Maknanya dalam 2 jam setengah atau 3 jam satu hari, kita kena bagi masa untuk bertawajuh dengan Allah Ta'ala. Tak kira lah dalam bilik ke, dalam masjid ke, surau ke. Untuk kita bagi tumpuan kita, ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita dapat berdamping sahabat dengan syekh, tak apa, kita khidmat syekh je. Maka kita akan dapat ahwal-ahwal syekh. Wa qala Nisaburi, berkata Syekh Nisaburi dalam tafsirnya tentang firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi, yang bermaksud bahawa dialah yang menerima, yang mengkabulkan taubat daripada hamba-hamba. Daripada surah Asy-Syura ayat 25. Dia berkata bahawa dalam menafsirkan ayat ini, alamat tanda-tanda kabulnya taubat seseorang yang berhijrah tu daripada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi alamat tanda-tanda kabul diterimanya taubat seseorang tu ialah apabila seseorang itu dapat menghijrahkan dirinya, meninggalkan kawan-kawannya yang tak baik. Dan rakan-rakannya yang melakukan maksiat, ahli maksiat, mana ditinggalkan kawan-kawan dia, mana kelompok-kelompok dia punya circle dia tu yang tak baik, yang lalai, ditinggalkan. Itu tanda seseorang yang diterima taubat dia. Maksudnya kehidupan itu dia mula cari kawan-kawan yang baik, ibadah, zikrullah. Dan dia menjauhkan kawan-kawan yang melakukan dosa-dosa dan banyak kesalahan. Dan dia hendaklah mencari rakan-rakan yang baik.
dengan rakan-rakan yang banyak melakukan amalan-amalan soleh, supaya dia dapat kesan kebaikan daripada amalan rakan-rakan yang baik tadi. Telah berkata Syekh Muhammad Muzhar rahimahullah, janganlah seseorang itu bersahabat dengan orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai ni siapa? Wahumul ladzina la ya'taqiduna fi masyayikh tariqah. Orang yang lalai itu adalah orang-orang yang tidak ada iktikad, keyakinan kepada para masyayikh tarekat. Ini golongan ni diistilahkan sebagai golongan yang lalai. Mereka lalai tentang hal rohaniah. Mereka lalai tentang perkara-perkara rohaniah. Mereka hanya fikir tentang yang jasmaniah, yang fizikal. Duit, keuntungan, manfaat, faedah yang bersifat jasmani. Jadi mereka tu tak ada keyakinan, tak nak baca hadiahkan Fatihah, tak nak hadiahkan pahala baca tahlil ke apa kepada arwah-arwah, pahala baca Quran, baca Yasin tu dia orang tak nak beramal dengan amalan. Sebab apa? Mereka anggap benda itu dikatakan bid'ah. Mereka ni tak akan dapatlah faedah rohaniah tadi. Mereka ni lalai daripada perkara-perkara ghaib. Faham tak? Jadi jangan bersahabat dengan golongan macam ni. Sebab nanti kita pun akan terkesan dengan penyakitnya tadi. Khasnya seseorang yang berkata-kata perkara yang buruk tentang syekh dia. Orang macam tu lagi kita jangan berkawan. Sebab apa? Mungkin nanti musibah akan menimpa orang tu. Sebab apa? Dia mengumpat syekh dia. Jadi janganlah kita berdamping. Ataupun seseorang yang tidak ada rasa cinta, kasih pada syekh dia. Faham tak? Dia suka khianat kepada syekh dia. Jadi orang itu pun jangan kita berdamping. Au yakuna syekh mu'ridan anhu, ataupun orang yang dimarahi oleh syekhnya. Jadi syekh benci dengan seseorang tu. Maka kita pun jangan berdamping dengan orang tu. Faham tak? Kerana kalau kita duduk satu majlis dengan orang-orang yang macam tu, boleh menyebabkan kita ni akan mendapat bala musibah juga. Maka hendaklah kita berusaha menjauhkan diri kita daripada rakan-rakan yang tak baik tadi. Sedapat-dapatnya. Sedapat yang mungkin. Dan dapat diketahui daripada kenyataan para masyayikh itu bahawa barang siapa yang menentang perkara-perkara yang berkaitan dengan rohaniah itu, maka mereka itu tidak termasuk dalam perjalanan tarikat. Sebab tarikat ini dia adalah rohani, dia bukan syariat jasmani. Dan amalan yang zahir. Tarikat ni dia amalan rohani yang batin. Jadi kalau seseorang yang dia mengingkari perkara-perkara yang bersifat batiniah ni, mereka itu sebenarnya tidak termasuk dalam golongan tarikat. Sebab mereka itu ahli syariah. Kita bukan kata kita meninggalkan syariah, kita tak boleh tinggalkan syariah. Syariah dengan tarikat itu kita kena bawa beriringan. Faham tak? Kena selari. Jadi dalam untuk menghasilkan menempuh perjalanan suluk tarikat ini, maka hendaklah dia menuruti perjalanan para masyayikh itu dengan menempuh 3 jalan untuk menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali adalah tariqus suhbah, jalan bersuhbah. Itu jalan berdamping. Jalan berdamping dengan guru kita. Itu cara yang pertama. Untuk kita menghasilkan faedah dalam perjalanan suluk tariqah ini. Jalan yang pertama adalah dengan kita bersuhbah, berdamping dengan syekh. Jalan yang kedua adalah jalan zikir.
Iaitu dengan kita mengucapkan lafaz-lafaz ataupun kalimah-kalimah tertentu, ya, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah jalan muraqabah. Itu jalan merenung, memerhatikan, mengawasi limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu 3 jalan dalam kita nak menuju makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap satu jalan tersebut, masing-masing setiap satu jalan tu boleh membawa kita sampai kepada maksud. Dengan kita memelihara segala syarat-syaratnya, melakukannya dengan segala adab-adabnya, ya, maka ianya akan dapat membawa seseorang, murid atau salik itu mencapai maksud. Jadi sebaik-baiknya kita himpunkan ketiga-tiga jalan tu. Faham tak? Dengan sohbat, dengan zikir, dengan muraqabah, ini kita himpunkan semua. Jadi itu akan membawa kita lebih cepat. Faham tak? Mencapai kepada maksud. Jadi sohbah, yang dikatakan jalan pertama tadi, itu jalan sohbah, berbahagi kepada 2 jenis. Ada 2 kategori sohbah. Yang pertama, sohbah secara zahir. Dan yang kedua, bersohbah secara batin. Ya. Ini kita berdamping secara zahir pun boleh, berdamping secara batin pun boleh. Dan pendampingan secara batin itu dinamakan pada istilah para masyaikh akabirin tarekah ni sebagai rabitah. Itu sohbat batin. Ini berdamping secara batin. Nama lain baginya adalah rabitah. Ini menghubungkan perhubungan antara seorang murid dengan syekh dia. Ya. Irtibatul murid bisyaikhi bihasbil mahabbati. Ya. Ini perhubungan seseorang murid dengan syekhnya berdasarkan rasa mahabbah, cinta, kasih sayang. Jadi dia mengingati syekhnya tu, dia rabitah syekhnya tu atas dasar kasih sayang. Kasih sayang kerana apa? Kerana Allah semata-mata. Bukan kerana apa nak pinjam duit dia ke, nak apa-apa ke, nak kerja duniawi ke. Tak ada. Ya, hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan membina ikatan maknawi secara rohani. Itu yang dimaksudkan dengan rabitah. Untuk menghubungkan perasaan, rasa cinta, kasih sayang tadi dalam hati, dan untuk mewujudkan ta'aluk secara maknawi dan secara rohani, ya, antara murid dengan syekh. Dan dengan cara itu dia akan memperkuatkan batin murid tersebut apabila dia menerima kesan radiance ataupun kesan limpahan daripada syekh. Bagaimana yang dikatakan oleh para mufassirin di dalam menerangkan maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Kahf ayat 14, ada menyatakan wa rabatna ala qulubihim, wa rabatna ala qulubihim, dan kami rabitahkan, kami hubungkan atas hati-hati mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghubungkan ta'aluk antara hati-hati orang-orang beriman itu untuk apa? Atau maksud untuk memperkuatkan kerohanian. Bila mana ikatan tu ada perhubungan dengan banyak, maka dia akan jadi kuat. Kalau hanya satu ikatan, dia lemah kan. Tapi apabila ikatan tu menjadi banyak, dia akan kuat. Jadi begitulah juga maksud rabitah tadi tu, dia adalah untuk menghubungkan ta'aluk rohaniah ataupun ta'aluk maknawiyah dan memperkuatkan rohaniah. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperkuatkan perhubungan rohaniah orang-orang beriman tu dengan sifat sabar atas berhijrah meninggalkan rakan-rakan ataupun berdamping dengan
orang-orang yang ahli maksiat, ataupun dia bersabar atau meninggalkan tempat tinggal dia, melarikan dirinya, meninggalkan tempat tinggal dia kerana mungkin ada sesuatu ancaman yang tertentu, ataupun mungkin masyarakat tempat dia tinggal tu golongan-golongan yang melakukan maksiat, kufur dan sebagainya, maka dia berhijrah menuju kepada tempat yang orang-orangnya melakukan taat, amal ibadah. Ya. Jadi di situ juga Allah Ta'ala menguatkan rasa kesabaran, keimanan di dalam hati-hati orang-orang beriman. Apabila dia mencari orang-orang yang satu maksud, satu tujuan dengan. Kalau tidak, kita nak Allah, kita berkawan dengan orang-orang yang nak kepada selain Allah. Kita tak boleh nak ngam, kita tak boleh nak serasi dengan. Kita kena cari orang-orang yang sama-sama kena yang keinginan nak menuju kepada keredaan Allah. Baru kita boleh tenang. Supaya apa? Kita dapat menegakkan perkara-perkara yang hak dalam diri kita dan menzahirkan amalan-amalan Islam. Kalau tidak, kalau kita berkawan dengan orang-orang yang ahli maksiat, kita nak zahirkan amalan Islam kita pun kita rasa segan. Sebab apa? Takut nak gini nak kata, ni lebay sangat dah, konon dia lah, kita kena peri. Kita nak beramal agama pun kita rasa macam susah. Orang tak semayang, tak kata orang itu semayang, kita rasa malu, segan tak. Kan? Jadi sebab tu kita kena berusaha tinggalkan. Kalau kita dapat tinggalkan, kita ada pilihan untuk tinggalkan pendampingan dengan orang-orang yang itu, maka kita tinggalkan. Dan carilah rakan-rakan yang dapat memelihara keimanan itu. Jadi setiap orang yang sabar atas jalan dia, maka dia akan mendapat penghasilan yang baik. Antara hasilnya ialah hati murid tadi tu dia akan menjadi lembut. Kalau tidak, bila dia berdamping dengan orang-orang yang ahli maksiatnya, hati dia akan menjadi keras. Tapi kalau dia berdamping dengan orang-orang yang taat, ahli ibadat, maka hati dia pun akan jadi lembut. Macam orang yang ahli ibadat tadi. Jadi, kesan apabila dia sudah bersahabat, berdamping dengan seorang syekh, maka syekh ni juga akan melembutkan hatinya. Faham tak? Dan itu adalah merupakan satu nikmat yang besar apabila dia dapat tawajuh ataupun kesan daripada sifat-sifat syekh tadi. Faham tak? Kalau syekh tu dia ada sifat sabar, maka kesan sifat sabar tadi pun akan terlimpah pada murid tadi tu, maka murid tadi tu pun akan terbentuk sedikit demi sedikit sifat kesabaran. Jadi, dengan bersahabat tadi tu, dia akan menghasilkan faedah. Kemudian, ada perkara yang perlu kita ketahui iaitu wasilah. Jadi, dengan kita bersahabat itu juga, secara batin, iaitu rabitah tu, ia juga merupakan satu wasilah untuk kita mencapai pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana para awliya Allah Taala macam ni semua juga adalah wasilah perantaraan untuk hamba-hamba ni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Para wali Allah Taala ni mereka adalah tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang Allah Taala pilih untuk menguatkan ataupun memelihara urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu kita perlu ada hubungan rohaniah dengan sekian para masyayikh kita, walaupun mereka sudah meninggalkan kehidupan dunia, tapi rohaniah mereka tetap hidup. Para awliya Allah Taala mereka hidup di Allah Taala. Sebab mereka mati di jalan Allah. Mereka mati atas urusan menegakkan agama Allah. Tak kira lah urusan agama, medan jihad tu, medan ilmu tu, medan amal ibadah tu, mereka sibuk dalam menegakkan urusan-urusan dengan Allah.
Walaupun mereka mati atas katil ke, mati kat rumah ke, tapi mati atas jalan Allah. Jadi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita sedikit sebanyak limpahan. Ya, kalau kita biasa ada pendampingan dengan rohaniah para masyayikh ni, kita ada hadiahkan pahala Fatihah, Allah setiap hari. Itu antara cara kita nak bina perhubungan kita nisbat dengan rohaniah para masyayikh. Jadi 3 cara yang dinyatakan tadi itu, sama ada dengan rabitah ataupun dengan jalan zikrullah ataupun dengan cara muraqabah. Setiap satu jalan tersebut akan menyampaikan murid tadi itu kepada maksud. Selagi mana dia istiqamah dan yakin dengan amalan tersebut. Jadi sebaik-baiknya kita himpunkan ketiga-tiga jalan tersebut. Kita himpunkan rabitah, zikrullah dan muraqabah tu dalam kita nak mendekatkan, membina perhubungan kita dekat dengan Allah Subhanahu. InsyaAllah mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita taufik. Supaya apa kita dengar ni dapat kita ambil manfaat, kita amalkan dan kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.